Allah SWT berfirman juga dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu tidak dapat menentukan jumlah. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat ke-18. Dalam mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali menyebut kalimah alhamdulillah. Baik kita di saat mendapat nikmat ataupun kita menerima musibah. Kerana kita menyadari bahawa sesungguhnya nikmat Allah SWT yang Allah SWT kurniakan kepada kita tu jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Kita diuji dengan ujian ataupun musibah COVID-19 baru setahun lebih, sedangkan Allah SWT dah bagi nikmat kepada kita untuk hidup tanpa ujian COVID berapa puluh tahun dah. Umur 50 tahun dah 50 tahun dah. Umur 80 tahun 80 tahun dia hidup tanpa ujian COVID. Jadi sepatutnya lebih banyak kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada kita mengeluh dengan ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Itu cara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak daripada masalah dan musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Hari ini saja pun kita boleh kira berapa banyak nikmat yang Allah SWT bagi kat kita. Kita boleh bangun tahajud, alhamdulillah, satu nikmat. Kita boleh sama-sama berjemaah, solat berjemaah subuh di masjid, alhamdulillah. Lepas tu boleh berzikir selepas solat subuh, tu nikmat Allah Ta'ala. Lepas tu makan pula nasi lemak dengan kopi, susu, alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala. Hari ni saja pun kalau kira daripada pagi tadi sampai tengah hari ni ada macam-macam nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Begitulah manusia, bila dikurniakan dengan musibah sikit nak mengeluh, tetapi apabila diberi nikmat lupa akan Allah SWT yang memberikan nikmat tersebut. Kita tak cerita kat orang pun, kita cerita hak kita susah saja. Jadi inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan syukur dalam pelbagai kondisi, berbagai keadaan kita, apapun mudah-mudahan Allah SWT akan selalu menyayangi kita dan nikmatnya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala pun telah menjanjikan dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kamu, dan jika kamu ingkar akan nikmat aku maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Mudah-mudahan kita bukanlah tergolong di kalangan mereka yang kufur, hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita terhindar dari azab, musibah dan malapetaka dan kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Sidang jemaat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tidak akan terlepas daripada diberi nikmat dan musibah ataupun cubaan. Saat kita mendapat nikmat dan menghadapi musibah, Islam telah memberikan panduan dengan sentiasa memegang kepada dua prinsip. Yang pertama, asyukru indan ni'am, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Ianya menjadi ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjadikan kita kuat, ia akan menjadikan kita sabar dalam menghadapi kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan manusia akan selalu diberi
ujian dan musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan kehidupan. Takut, lapar, kurang bekal, harta, kurang jiwa dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita tak minta diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apabila diuji, kita bersyukur, kita bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua daripada Allah dan semua akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita boleh mengamalkan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hadirin sekalian jemaat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah adalah ujian dari Allah, sekaligus wujud cintanya kepada hamba-Nya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hamba-Nya yang kuat dalam menghadapi musibah. Siapa yang paling banyak ditimpa musibah atau ujian? Para nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW sendiri diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian. Dan baginda lah yang paling dicintai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi dahulu semua diuji oleh Allah SWT. Maknanya Allah SWT sayang dan cinta. Bukanlah maknanya apabila Allah SWT memberikan kesusahan kepada kita, Allah SWT tak suka kita, Allah SWT benci kita. Tetapi inilah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Rasulullah SAW sabda dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Aizamul jazai ma'a aizamil bala'i. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cubaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh kerana itu, barang siapa redha menerima ujian tersebut, maka baginya lah keredaan. Dan barang siapa murka, maka baginya lah kemurkaan. Hadis ni memberikan motivasi kepada kita untuk sentiasa optimis, sentiasa sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Dan itulah yang kita cuba lakukan, yang kita cuba buat. Sebenarnya bukanlah besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kita lah yang terlalu kecil untuk mengharunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kita lah yang terlalu kecil untuk menghadapi. Jadi kita sama-sama perlu sedar bahawa sikap sabar ini bukan bererti juga menyerah diri begitu sahaja dengan situasi dan kondisi yang ada. Bahkan kita berusaha ikhtiar menghadapi ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Bukan lari daripada ujian itu sendiri. Ujian dalam kehidupan akan menjadikan kita lebih kuat, akan lebih pengalaman dalam menghadapi ujian
yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari daripada ujian bukanlah solusi ataupun penyelesaian masalah. Kerana kita akan lari daripada ujian dan masalah, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakan, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Suratul Baqarah ayat 286. Apabila kita memahami keadaan ini, maka kita akan sentiasa sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita beban sesuai dengan kesanggupan kita. Ujian masing-masing punya bahagian akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala uji kita adalah untuk kebaikan kita. Tanda Allah SWT sayang kepada kita, tanda Allah SWT kasih kepada kita. Kita letak begini ialah Nabi Muhammad SAW diuji dengan ujian yang lebih teruk lagi daripada kita. Dan Nabi SAW merupakan kekasih yang paling dicintai oleh Allah SWT di atas muka bumi ini. Maka sekiranya motivasi sedemikian itu berada dalam diri kita, dalam hati kita, insya-Allah kita akan sentiasa bersikap optimis, bersikap baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar itu seperti payung yang tidak akan menghentikan hujan, namun akan melindungi kita daripada air yang membasahi kita, sehingga masih akan tetap boleh berjalan di tengah hujan tersebut. Kesabaran tidak akan hilangkan musibah, namun kita akan tetap teguh dalam mengharungi musibah tersebut. InsyaAllah kita sama-sama diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi ujian dan musibah ini. Dari penjelasan ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat ataupun menyerah. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika umat Islam minoriti dan ditindas di Mekah. Tidak ada yang berpaling tanah, tidak ada yang menyerah atau berkompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat walaupun diseksa oleh kaum musyrikin Quraisy. Demikian juga ketika selepas hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Beberapa khutbah sebelum ini saya berkongsi tentang peperangan Khandaq. 3 siri khutbah cerita pasal Khandaq sahaja. Bagaimana kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum begitu sabar diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menahan diri, mereka bersabar. Ketika perang terbuka, mereka bersabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang di samping jumlah yang besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak lemah kerana bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Demikianlah khutbah berkaitan dengan kepentingan kita bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi pelbagai masalah dan musibah yang menjadi sunnatullah yang harus dihadapi oleh manusia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di kalangan mereka yang